Yang Berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi Datuk Yang Dipertua, soalan saya nombor 3. Sila Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan ini serentak dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Tampin pada hari yang ini, iaitu 4 Ogos. Tuan Yang Dipertua, mewakili Kerajaan Persekutuan, saya terlebih dahulu ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada semua majlis agama Islam negeri dan agensi mengurus zakat yang juga merupakan petugas barisan hadapan yang cekap dan pantas dalam menjalankan tanggungjawab memberi sumbangan serta bantuan kepada golongan yang terjejas di negeri masing-masing sepanjang tempoh PKP. Peranan yang dimainkan oleh pihak MAIN dan juga AMZ dalam tempoh PKP amatlah besar dalam membantu pihak yang terjejas dan juga petugas barisan hadapan. Untuk makluman Ahli Dewan, jumlah bantuan yang telah diagihkan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri dan juga agensi mengurus zakat adalah sebanyak RM426,930,452 dan 75 sen. Bagi membantu mereka yang terjejas di wilayah persekutuan pula, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah meluluskan keseluruhan bantuan sebanyak RM45,653,237 bermula hari pertama PKP berkuat kuasa, iaitu pada 18 Mac 2020 sehingga 27 Julai 2020. Kepada kumpulan sasar yang dikenal pasti merangkumi golongan asnaf, golongan terjejas, barisan hadapan, pelajar, NGO dan juga gelandangan. Antara bentuk bantuan yang diberikan adalah dalam bantuan zakat khas tambahan sebanyak RM500 kepada 24,196 asnaf berjumlah keseluruhan RM12,098. Selain itu, MAWIP juga telah mempercepatkan penyaluran bantuan kewangan bulanan pada bulan pertama PKP diumumkan. Bagi mereka yang terjejas pendapatan akibat PKP, MAWIP turut menyediakan bantuan zakat kecemasan COVID-19 sehingga kini seramai 17,500 orang telah menerima manfaat daripada skim bantuan ini yang berjumlah keseluruhan 8.65 juta. MAWIP turut mengagihkan bantuan makanan harian kepada barisan petugas hadapan, menyalurkan bantuan kewangan bagi peralatan perubatan kepada 7 buah hospital dan bantuan peralatan PPE kepada agensi pengurusan bencana negara, iaitu NADMA. Tuan Dipertua, bagi menjawab pertanyaan berhubung penubuhan satu perbadanan zakat negara, sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, menurut butiran 1 Senarai 2 Senarai Negeri, jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, hal ehwal agama Islam termasuklah urusan berkaitan zakat adalah termasuk di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri, kerana Majlis Agama Islam Negeri dengan duli Yang Maha Mulia atau Raja bertindak selaku Ketua Agama Islam Negeri. Manakala bagi wilayah persekutuan Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang, maka Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah bertindak selaku Ketua Agama Islam. Walau bagaimanapun, buat masa ini Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji bertindak sebagai penyelaras dan pemudah cara kepada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan agensi mengurus zakat dalam isu-isu berkaitan zakat di perangkat persekutuan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Tuan Menteri. Soalan tambahan yang pertama. Ya. Sila. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri. Berasaskan kepada kajian yang pernah saya buat waktu menyiapkan tesis di peringkat PhD. Di sana ada beberapa kelompangan di dalam pengurusan wang zakat yang menjadi milik kepada umat Islam, terutamanya dalam isu membabitkan wal muallafati qulubuhum dan dalam isu yang membabitkan ada harta-harta wakaf dan seumpamanya yang terbiar. Saya tidak menafikan usaha gigih yang telah dilaksanakan sebelum daripada ini. Cuma saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah strategi yang telah diambil oleh kerajaan sekarang dan yang akan diambil selepas daripada ini supaya
harta benda yang membabitkan zakat, wakaf dan seumpamanya ini dapat digunakan lebih berkesan di dalam negara kita. Sekian, terima kasih. Putih. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih kepada soalan tambahan Yang Berhormat Pasir Putih. Untuk makluman Yang Berhormat, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP pada tahun 2011 telah membangunkan sebuah projek di atas tanah wakaf lot 168 dan 169 Jalan Perak Kuala Lumpur seluas 1.21 ekar. Projek ini telah menjadi projek wakaf pertama dibangunkan bagi tujuan komersial di negara ini. Ia dibangunkan di atas tanah wakaf milik Allahyarham Ahmad Dauji Dadobe. Bangunan setinggi 34 tingkat ini telah dibangunkan hasil kerjasama strategik Lembaga Tabung Haji dan Bank Islam Malaysia Berhad. Dalam perkongsian pintar ini, Lembaga Tabung Haji sebagai peneraju menawarkan pembiayaan 100% bagi pembangunan tanah wakaf MAWIP ini dan BIMB sebagai perintis perbankan Islam di Malaysia menjadi penyewa utama. Tabung Haji Properties pula memainkan peranan sebagai pengurus projek. Berdasarkan struktur pembiayaan build, operate dan transfer, MAWIP akan mendapat pulangan sebanyak 56.6 juta sepanjang tanah tersebut dipajakkan kepada Lembaga Tabung Haji itu selama 25 tahun. Selepas tamat tempoh pajakan, maka menara tersebut termasuk hasil sewaan akan menjadi milik Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Selain harta wakaf, MAWIP turut membangunkan beberapa hartanah milik MAWIP bagi tujuan pendidikan dan sebagainya. Selain itu, Yayasan Wakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri telah dan sedang giat memperkasakan medium kutipan wakaf tunai bagi memudahkan orang ramai berwakaf. Kutipan tunai ini kelak akan digunakan bagi tujuan pembangunan hartanah wakaf sedia ada atau mewujudkan wakaf baru. Yayasan Wakaf Malaysia juga akan dalam tindakan mewujudkan tabung wakaf Malaysia di mana tabung ini kelak akan menjadi payung wakaf-wakaf lain untuk capaian lebih menyeluruh merangkumi sektor kerajaan, korporat dan juga masyarakat umum. Berkenaan Rang Undang-Undang Wakaf Wilayah Persekutuan bagi memperkasakan institusi wakaf, Rang Undang-Undang tersebut dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada Disember tahun ini iaitu 2020. Rang Undang-Undang Wakaf ini hanya akan mempunyai kuasa di peringkat wilayah persekutuan sahaja dan tidak memberi kesan kepada negeri kecuali sekiranya negeri meminda dan menggubal enakmen yang sama dengan Rang Undang-Undang Wakaf tersebut. Ini berdasarkan butiran 1 Senarai Negeri jadual ke-9. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Tampin. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih atas jawapan. Persoalan saya ialah sepanjang COVID berlaku, apakah agihan zakat yang dilakukan merentasi sempadan negeri? Pertama, yang kedua, sejauh mana ataupun sebanyak mana pembangunan tanah wakaf di seluruh Malaysia ini telah dibangunkan oleh Yayasan Wakaf Negara? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tampin. Sila Timbalan Menteri. 1 minit. Terima kasih kepada sahabat saya Yang Berhormat Tampin. Untuk makluman Yang Berhormat, kutipan dan agihan zakat di wilayah persekutuan hanya untuk wilayah persekutuan sahaja. Adapun kutipan dan agihan di negeri-negeri itu terpulang kepada pihak berkuasa agama negeri yang menguruskan tentang zakat. Soal pembangunan tanah wakaf yang melibatkan Yayasan Wakaf Malaysia, sehingga ini kita masih lagi dalam perbincangan untuk bekerjasama dengan negeri-negeri dalam pembangunan tanah wakaf dan ia lebih jelas akan kita laksanakan libat urus dengan negeri-negeri ini selepas daripada Rang Undang-Undang Wakaf ini dibentangkan pada Disember 2020 ini, insya-Allah. Terima kasih Tuan Menteri.